Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, ataupun keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta kehilangan minat dalam aktiviti harian. Ianya boleh berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu. Penyakit ini boleh dijangkiti oleh sesiapa saja, tidak kira umur atau jantina atau kaum mana-mana pun ataupun bangsa. Kemurungan ini adalah salah satu perkara yang serius yang perlu diambil sebagai perkara yang amat penting. Okey, dalam kemurungan terdapat beberapa jenis kemurungan. Salah satunya adalah unipolar, di mana pesakitnya akan mengalami tanda-tanda yang boleh mempengaruhi keupayaan seperti membuat kerja, tidur atau makan dan sebagainya. Masalah ini boleh dirawat dengan bantuan pakar perubatan. Lagi satu jenis kemurungan adalah bipolar. Bipolar adalah kemurungan yang boleh mengganggu mood seharian seseorang individu. Seseorang individu akan rasa terlalu gembira ataupun cepat marah ataupun hyperaktif dan lain-lain bila mereka menghadapi penyakit ini. Lagi satu jenis kemurungan adalah kemurungan berpanjangan ataupun dikenali sebagai distamia. Distamia merupakan masalah yang kurang serius, pengidapnya mengalami secara berpanjangan. Ada kalanya mencelah selebih setahun. Bukan itu saja, kemurungan unipolar kemurungan selepas bersalin, postpartum blue. Jenis kemurungan ini biasanya dihadapi oleh wanita yang baru bersalin, di mana apabila penyakit ini penyakit ini boleh dihidapi oleh wanita yang baru bersalin, yang pertama kali bersalin kerana mereka belum bersedia untuk menerima hakikat ni. Kerana mereka belum bersedia untuk mendidik. Okay, kemurungan psikotik. Kemurungan psikotik biasanya terjadi kepada individu yang menghadapi distemia. Pengidapnya sering percaya perkara yang tak benar, khayal, mendengar suara yang tidak wujud dan sebagainya. Ianya kemurungan psikotik ini boleh dikatakan sebagai mendengar suara halus. Terdapat juga kemurungan jenis gangguan afektif, kemurungan remaja. Kesihatan mental ada beza ya, beza jauh tu antara betul. kesihatan mental dan penyakit mental. Kesihatan mental ni milik semua orang. Maksudnya kesihatan mental adalah kalau kita ikut dia punya pengertian, kesihatan mental ni diartikan dengan satu situasi di mana seseorang itu tahu potensi diri, boleh berdaya tindak ataupun coping kepada stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang pada masyarakat. Itu kesihatan mental. Jadi dalam keadaan yang biasa, yang selalu kadang-kadang kesihatan mental ni dia boleh macam terganggu sekiranya berlaku macam ni lah, macam PKP, dia boleh terganggu kesihatan mental ni. Jadi dia boleh mengakibatkan daripada kesihatan mental yang orang kata baik, dia boleh pergi kepada satu keadaan di mana kesihatan mental dia menjadi kurang baik, dan dia boleh mendapat daripada stres, dia boleh pergi kepada kemurungan dan sebagainya, dan penyakit mental.
Kick it, Robotex. Yang kita tahu, wabak pandemik yang hangat diperkatakan pada saat ini yang dikenali sebagai virus corona ataupun COVID-19 telah melanda di seluruh dunia. Seperti mana yang kita ketahui juga bahawa Malaysia merupakan salah satu negara yang turut terkena wabak penyakit tersebut. Berawal dari wabak ini, Malaysia telah melaksanakan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada 2020 18 Mac yang lalu. PKP yang diperkenalkan ini telah membawa perubahan yang drastik ataupun mendadak kepada seluruh penduduk di Malaysia. Untuk memutuskan rangkaian virus ini daripada terus merebak secara berleluasa, rakyat Malaysia perlu mematuhi beberapa perintah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di Malaysia melalui pelbagai norma baharu yang patut dipatuhi di dalam kehidupan seharian. PKP ini telah membawa rakyat Malaysia ke salah satu norma baharu, antaranya ialah penjarakan sosial, pembelajaran secara maya, bekerja dari rumah dan sebagainya. Justru itu, kesihatan mental sering dikaitkan dengan kesan pandemik COVID-19. Norma-norma baharu yang diperkenalkan oleh perintah terhadap rakyat Malaysia secara tidak langsung berkemungkinan mencetuskan kemurungan, kebimbangan, tekanan yang melampau dan sebagainya. Saya akan membincangkan bagaimana kehilangan pekerjaan boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Baru-baru ini gejala COVID-19 telah menggegarkan satu dunia dan impaknya terhadap Malaysia agak besar kerana Malaysia terpaksa mengamalkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP atau dikenali sebagai MCO, Movement Control Order. Dan pada waktu ini kebanyakan syarikat terpaksa yang tidak terlibat dalam non-essential service terpaksa tutup. Dan apabila mereka tutup, mereka mengalami kerugian yang besar dan ramai pekerja dipecat disebabkan itu atau diberhentikan. Rekod yang dikeluarkan pada Jun 2, 2020, sebanyak 610,000 orang sudah hilang kerja mereka. Dan daripada 610,000 orang tu, hampir separuh daripadanya boleh dikatakan ada keluarga. Sektor pelancongan sahaja merekodkan kerugian sebanyak 20 bilion ringgit dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Dan dipatut tahu 2 bulan tahun pertama ini gejala COVID-19 masih ada, tapi PKP belum dimulakan lagi. Sebanyak 1 juta orang diramalkan untuk yang akan hilang kerja mereka dari sektor pelancongan sahaja. Setengah syarikat juga memotong gaji pekerja untuk mengelakkan kerugian yang lagi besar. Dijangka 2 juta orang akan hilang kerja mereka selepas Hari Raya Aidilfitri, dan Hari Raya Aidilfitri sudah pun berlalu dan rekod rasmi bakal dikeluarkan tidak lama lagi. Ini menjadi rekod kehilangan pekerja paling tinggi dalam sejarah Malaysia sejak 1986. Lagi satu, apabila orang bekerja dari rumah, ia agak sukar untuk setengah orang, terutamanya ibu tunggal, kerana mereka perlu menjaga anak dan uruskan rumah. Setengah syarikat essential service masih menjalankan bisnes diorang, atau non-essential service menjalankan bisnes diorang daripada work from home, norma baru. Apabila work from home, bukan semua orang mampu work from home, kerana kebanyakan orang tiada
kemudahan untuk bekerja dari rumah. Ada orang yang tak ada laptop atau tak ada komputer, ada phone, tak ada internet. Ada phone, ada internet tapi environment tak sesuai. Perlu jaga anak atau family bising sangat atau tidak selesa. Itu salah satu faktor daripadanya. Apa yang merisaukan adalah orang yang bekerja sebagai buruh pembenahan, buruh pekerjaan, pembersihan. Mereka tidak boleh bekerja kerana pekerjaan mereka adalah dari segi fizikal dan dalam grup yang ramai. Perlu berpuluh-puluh orang untuk melaksanakan salah satu kerja pembinaan dan risikonya agak tinggi. Jadi pihak kerajaan tidak membenarkan. Jadi mereka tidak boleh bekerja dan mereka tidak ada duit untuk menyara keluarga. Ini memberi tekanan yang tinggi kepada mereka kerana mereka risau. Berapa lama PKP jalan, selama tu diorang tak ada duit atau tidak boleh mencari duit untuk menyara hidup dan keluarga mereka. Kebanyakan gaji buruh juga gaji tunggakan mereka dibayar lambat kerana majikan mereka tiada duit untuk membayar. Ada rekod menunjukkan setengah majikan terpaksa meminjam duit dari bank atau dari along atau menggunakan duit simpanan mereka untuk bayar. Dan beberapa buruh juga dipecat tanpa bayaran, terutamanya warga asing. Kerana syarikat-syarikat tersebut fikir tak disebabkan kisah. Akhirnya sekali, dalam keadaan macam ni, orang ramai tengah stres macam mana nak cari makan atau macam mana nak sara hidup dalam keadaan macam ni. Walaupun PKP dah dilonggarkan, tapi masih ada ramai orang yang masih belum dapat cari kerja atau sara hidup balik. Beberapa orang di kawasan ini sahaja tidak dapat mencari makanan, tak dapat sara hidup, dah pergi banyak job interview masih tak dapat kerja. Stres ini kalau diorang tak kawal atau tidak dijaga, boleh menyebabkan kemurungan atau masalah kesihatan mental ini, atau juga boleh membuat mereka fikir untuk bunuh diri. Kerana beberapa orang sudah bunuh diri dalam tahun ini saja disebabkan stres yang mereka alami disebabkan oleh PKP. Itu saja. Sekian, terima kasih. Antara punca lain mengapa tahap mental health seseorang itu turut terganggu sepanjang PKP adalah kemuflisan yang melanda mereka. Seperti yang kita sedia maklum, banyak sekali syarikat maupun pengusaha-pengusaha kecil ataupun yang besar turut terjejas dan mengalami muflis sepanjang PKP berkuat kuasa. Hal ini berlaku lantaran syarikat maupun pengusaha tersebut tidak dapat beroperasi seperti biasa kerana terpaksa mematuhi peraturan dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Oleh hal yang demikian, mereka banyak mengalami kerugian sepanjang pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara kerana tidak dapat menjalankan aktiviti seperti berniaga, menawarkan perkhidmatan servis dan sebagainya. Muflis juga menyebabkan sesebuah syarikat terpaksa memberhentikan segelintir daripada pekerja mereka kerana tidak mampu untuk membayar gaji pekerja lantaran mengalami banyak kerugian. Perubahan yang berlaku secara mendadak ini sedikit sebanyak akan mengganggu tahap kesihatan mental seseorang kerana harus berhadapan dan mengatasi masalah tersebut dengan bijak sepanjang pandemik ini melanda dunia. Punca keempat yang membawa kepada masalah mental ketika COVID-19 ialah pembatasan pergerakan yang berlaku sejak 18 Mac atas Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia, juga dikenali sebagai MCO. Kerana MCO, kebanyakan aktiviti harian menjadi lebih sukar atau mustahil untuk dilakukan. Orang ramai mesti mematuhi peraturan ketat atau SOP yang berkaitan dengan MCO. Dan walaupun peraturan ini amat diperlukan, banyak juga mendapati bahawa susah bagi mereka untuk membiasakan diri kepada norma baharu ini. Beberapa peraturan ini termasuk selalu memakai topeng, mengamalkan jarak sosial, serta pembatasan berapa banyak orang boleh berada dalam satu kawasan atau kendaraan pada masa yang sama.
Aktiviti seperti membeli belah menjadi lebih tertekan daripada yang sebelum ini, dan ramai mendapati bahwa mereka tidak dapat melakukan aktiviti atau pekerjaan di luar. Hal ini juga amat menyusahkan kepada mereka yang jauh daripada kampung atau rumah masing-masing. Pergerakan rentas sempadan maupun rentas daerah, negara atau negeri dilarang di bawah MCO. Disebabkan ini, ramai yang tidak dapat balik kampung atau rumah masing-masing dan terpaksa terpisah daripada keluarga mereka. Antara golongan yang paling terjejas daripada keadaan ini adalah golongan pelajar IPT. Kebanyakan daripada mereka tinggal jauh daripada rumah dan kampung masing-masing. Hal ini bukan sahaja menimbulkan masalah karena melarang sebagian besar daripada golongan Malaysia daripada balik ke rumah masing-masing, ia juga membawa tekanan dari segi keuangan, karena banyak orang mendapati bahwa susah bagi mereka untuk mendapatkan makanan atau bekalan penting yang lain. Situasi di mana penduduk Malaysia harus bimbang tentang masalah keuangan masing-masing, sambil risau tentang kesehatan diri dan kesehatan keluarga, menyebabkan yang banyak daripada mereka merasa tertekan pada masa yang mencabar ini. Lebih-lebih lagi, pelancong di Malaysia yang pergi bercuti sebelum bermulanya wabak itu juga menghadapi masalah karena penerbangan mereka telah dibatalkan dan mereka tidak dapat pulang. Dalam keadaan ini, banyak cepat kehilangan uang karena mereka terpaksa tinggal di hotel untuk jangka masa yang lama karena mereka tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Terdapat juga case di mana mereka yang tidak dapat balik tempat masing-masing terpaksa tinggal di lapangan terbang, sementara menunggu penerbangan pulang mereka karena mereka tidak mempunyai keuangan yang mencukupi untuk mencari tempat tinggal yang lain. Itu sahaja dari saya.